dia. Dan untuk simple harmonic motion, dia sebenarnya ada beberapa pergerakan. Nanti kita akan tengok definisi dia supaya lebih jelas. So, sebelum tu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Untuk simple harmonic motion, kita masuk kepada chapter 9, simple harmonic motion, SHM. So kita ada subtopik yang pertama. Hari ini kita akan bincang insyaAllah 3 subtopik. Mana yang subtopik tersebut bercerita pasal kinematic of simple harmonic motion. Lepas tu kita akan sketch graph. Dan yang ketiga ialah period of simple harmonic motion. So macam mana kita nak menentukan masa untuk simple harmonic motion. So dalam yang pertama ini, kinematic of simple harmonic motion, ialah explain what is the meaning of a simple harmonic motion. Solve problem related to simple harmonic motion. Equation x is equal to a sine omega t. Derive equation velocity, acceleration and kinetic. We will talk about the kinetic energy dalam potential dalam simple harmonic motion ni. So dia ada dua jenis energi, iaitu kinetic energy dan juga potential energy. Lepas tu kita akan emphasize the relationship. So apa perkaitan antara simple harmonic motion dengan energy dan simple harmonic motion energy tu dengan amplitude dia. So apa dia amplitude, nanti kita tengok lah. And then apply velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy for simple harmonic motion. So maksudnya kita akan menggunakan semua equation tu dalam pengiraan nanti. So apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion? So kalau kita tengok secara umum, kita belum masuk definisi dia lagi, tapi secara umumnya simple harmonic motion ni adalah satu sistem yang bergerak secara berkala. So maksudnya secara berkala, kalau tengok kepada tiga situasi tu, satu situasi pendulum, dua lagi tu adalah situasi spring. Yang spring yang dekat tengah ni, dia dalam keadaan horizontal, so dia bergerak di atas satu permukaan, dan satu lagi dia dalam keadaan vertical. Ini yang kita gantung. Dan eksperimen yang awak telah buat itu ialah berkaitan dengan simple pendulum yang berayun kiri dan kanan. So kalau kita tengok dalam sistem ni, dia menyatakan simple harmonic motion itu adalah satu sistem. Sistem apa? Sistem yang bergerak secara berkala. Maksudnya kalau kita tengok ayunan ni, dia pergi ke satu titik and then dia bergerak pada satu titik yang lain. So itu dia berkala, so dia tetap kat situ. Sama juga untuk spring ni. So maksudnya dia bermula pada satu titik dan berakhir pada satu titik dan dia berulang-ulang. Itu dia punya keadaan lah. Dan pergerakannya itu adalah back and forth motion. Pergi balik. Even kalau awak berlari daripada satu titik point A ke point B, contoh ini point A, ini point B, dan ini titik tengah dia O. Awak kat sini, awak bergerak, pergi balik, pun boleh dikira sebagai harmonic motion, tetapi dia tak simple lah, sebab dia bergerak pada satu jarak yang mungkin jauh. Dia tak simple, tetapi dia adalah harmonic motion sebab dia bergerak periodic motion. Cuma when we talk about the simple harmonic motion ni, dia dalam posisi yang kecil. Macam yang kita buat eksperimen tu, dia kurang daripada 10 darjah. So, sebelum kita pergi apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion, tadi kita dah secara umum. Sebelum kita pergi kepada definisi dia, kita tengok dulu apa istilah-istilah yang ada dalam simple harmonic motion. Yang pertama ialah amplitude. Apa yang dimaksudkan dengan amplitude? Okay, kalau kita tengok definisi amplitude di situ, ia adalah maximum magnitude of the displacement from the equilibrium position. Maksudnya maximum magnitude. Dan unit dia adalah meter. Sekarang yang kedua, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan period. So period ialah time taken to complete one cycle or rotational or revolution. Yang period ni kita dah pernah dengar dalam chapter-chapter sebelum ni, dan dia adalah perkara yang samalah. Maksudnya time taken to complete one cycle. Dan unit dia adalah second. Dan daripada situ T equal to 1 over frequency. So apa pula yang dimasukkan dengan
frekuensi. So frekuensi pun kita pernah dengar sebelum ni, tetapi maksud dia kat situ ialah number of cycle complete in 1 second. So maksudnya when we talk about the frequency, we need to know how many cycles in 1 second. Even if there is a no complete cycle pun kita kena tahu jugalah. Contoh kalau dia kata 10 pusingan dalam 1 saat. So maksudnya kita kena bagilah per 60 second untuk dapatkan dalam second. So unit dia adalah hertz. Dan kalau kita tengok hertz tu is equal to 1 cycle per second. So equation dia daripada sini. So frequency equal to 1 over T is equal to omega over 2 pi. Iaitu pergerakan dalam bulatan. So harap jelas lah untuk 3 istilah ni. Sebab yang ni biasa kita akan gunalah. So when we talk about amplitude, you can imagine what is the meaning of the amplitude tu. So masuk kat sini dia kata maximum magnitude of the displacement. So normally when we talk about displacement, okay, contoh kat pendulum ni, ini titik tengah dia, ini dia punya pergerakan. So sini adalah maximum dia. So sini A negatif, sini A positif. So when the situation state A meaning dia adalah amplitude. Dia adalah maksimum. Maksimum untuk apa? Amplitude ni adalah maksimum untuk displacement. Displacement normally jarak ni ataupun jarak ni kita label dia sebagai X. Tapi kalau dia berada pada A, maka maksudnya dia adalah maksimum. Itu dia punya maksud. Harap jelas. Dan period ni, masa untuk awak ambil dia complete. Maksudnya apabila dia start daripada sini, dia pergi dan dia patah balik complete. Tu dia punya situasi dia. Harap jelas. So sekarang kita tengok kepada definisi dia secara umum. Dia adalah periodic motion seperti yang kita dah tahu tadi. So maksudnya periodic motion yang pertama. Yang kedua, without loss of energy. Point yang kedua. Dan acceleration body is directly proportional to the displacement. Lepas tu ini point yang ketiga. So maksudnya kat situ dia kita kena nyatakan dia adalah periodic motion tanpa kehilangan tenaga dan acceleration body adalah directly proportional from the equilibrium position, daripada equilibrium position. Dan syarat yang keempat dia adalah and is direct towards the equilibrium position but opposite direction. Ini poin yang keempat. So ini poin ketiga, dia berkadar langsung tetapi dia dalam keadaan opposite displaced dengan direction dia, displacement tu. So daripada situ kita dapat membentuk equation secara matematiknya, iaitu daripada A directly proportional with the negative X. So we know it's the periodic motion. Maka dia akan ada omega kat situ. So omega tu adalah nilai pemala dia. Dan itulah. Dan dia sebenarnya adalah hasil daripada pembezaan V. Nanti kita akan tengok equation asas dia kat sini. So negatif tu dia menyatakan bahawa direction acceleration always opposite to direction of displacement. Apa yang dimaksudkan dengan tu? Dia macam ni. Ini titik equilibrium dia. Titik equilibrium sewaktu objek ni bergerak menghampiri A, maka nilai X tu tinggi. Jarak dia tinggi daripada ni. Tetapi A dia ni, pecutan dia akan opposite daripada gerakan X tu. Gerakan X bertambah tetapi A dia nak berkurang. Macam tu dia, sebab A dia nak kembali ke kosong, equilibrium tu. Itu dia punya situasi. Itu maksudnya dia sentiasa opposite direction. So kenapa dia opposite direction nanti kita akan tengok dalam secara matematiknya. So setakat ni ada pertanyaan untuk simple harmonic motion. Saya harap anda dapatlah memberi maksud
apa dia simple harmonic motion. So seterusnya kita tengok displacement. Apa yang dimaksudkan dengan displacement tu? So displacement, simbol dia X. Uniform circular motion can translate this simple harmonic motion sinusoidal curve. So ini bentuk dia, pergerakan dia. Kalau kita tengok kat sini, secara gambar rajah ni, objek berada kat sini. Objeknya berada kat sini. So dia akan bergerak naik. Sewaktu dia bergerak naik, jika kita tengok daripada sini, maka kita akan nampak dia tu bergerak macam tu. Tetapi secara graf dia akan pergi pada satu keadaan situ. Poin yang pertama. Lepas tu sewaktu dia turun, dia akan sampai kat kosong. Maka secara graf dia akan sampai ke titik tu. Mata kita kat sini. So maksudnya kat sini dia turun. Mula-mula dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu apa yang berlaku lagi? Dia turun ke point ni. Maka secara gambaran kita tengok dia turun. Kat sini dia turun ke sini. Point tu. Dan selepas tu dia masih belum lengkap pusingan dia. Kembali ke titik asal. So dia pun kembali ke asal. Kembali ke asal. Maksudnya bentuk graf dia sine dan pergerakan dia secara turun naik. Pergi dan balik. Pergi ke mana? Pergi dekat point 1 ke negatif 1, lepas tu lalu balik. Itu dia punya keadaan dia. So apabila kita bercerita tentang pergerakan dia, maka dia bermula daripada kosong, pergi ke 1, kembali ke kosong, terus ke negatif 1, kembali ke kosong. So dia complete lah. Itu dia punya keadaan. Dan secara graf penuh dia, dia akan bentuk sentiasa macam ni lah pergerakan dia tu. Selagi dia bergerak. Dan kalau kita tengok kat sini, nilai ni adalah sentiasa tetap. Inilah yang kita panggil sebagai maximum displacement ataupun A. Itu dia punya keadaan. Ini secara matematik macam mana kita nak dapatkan dia punya situasi dia. Equation X tu macam mana kita dapat. So sebenarnya apabila satu objek dia bergerak daripada point P ke point M ni, maka dia akan ada satu sudut phi. Okey, kita label sebagai phi daripada P ke M. Namun apabila dia bergerak daripada M ke N, dia akan ada sudut theta. Secara umumnya apabila kita bercerita tentang pergerakan P sehingga N, dia akan membentuk satu sudut iaitu theta 1. Dan kalau kita tengok N ni, dia sudah berada pada satu titik theta 1. Antara P ke M, phi, M ke N, theta, sini theta. Tetapi antara P ke N ni, daripada sini sampai ke sini, sudut dia adalah theta 1 pergerakan. Dan dia pun berada pada satu jarak tertentu kat sini. Dia masih lagi belum sampai kepada maximum amplitude, tapi dia pada satu jarak tertentu. So daripada situ, apa yang kita boleh buat, jarak dia kat sini dia adalah X1 ni. So pada masa sama dengan kosong, waktu masa sama dengan kosong kat sini, dia berada pada point, dia pun time 0, object is a point M. Kemudian after T, dia bergerak kepada point N ni. So sini kita ambil pada waktu yang sama, dia bergerak kat sini. And then dia sampai kat sini. Tu dia punya situasi dia. So daripada situ expression for displacement. So untuk jarak daripada P sampai ke N ni, jarak dia adalah X1. So daripada situ kita boleh membentuk equation X equal to A sin theta 1. Kenapa kita boleh dapat equation ni? Dia sebenarnya berdasarkan kepada segi 3. Segitiga apa? Segitiga yang dekat sini lah. Daripada sudut ni dengan sini. Ni. So ini adalah sudut dia.
So kalau kita tengok sini adalah opposite daripada situasi itu. Harap jelas situasi ni sekarang. So itu sebabnya kita dapat x1 is equal to a sin theta 1. Okay, so daripada situ, di mana theta 1 ni, theta 1 yang besar ni, dia adalah hasil tambah theta dengan phi. Phi ni. So daripada situ kita tahu juga theta tu bersamaan dengan omega t. Sebab apa? Sebab dia bergerak dalam bulatan. Walaupun kita tengok dia pergi balik, tetapi sebenarnya secara umum dia bergerak secara macam bulatan. That's why kita gunakan theta sama dengan omega t. Dan daripada situ kita dapati bahawa x1 sama dengan a sin omega t plus pi kat sini. Phi, omega t plus phi. So kita gantilah dalam ini. Dan x tu adalah jarak pada kedudukan tertentu. Jika dia bersama dengan a, maka x ni is equal to a, dia sudah berada pada keadaan maximum displacement. Itu dia punya cerita dia. Harap jelas kat situ. Okay. So secara umum, itu ialah equation yang kita dapat tadi. X equal to a sin omega t plus p. Di mana x tu adalah jarak lah. Kita tak letaklah x1. Cuma dalam situasi penerangan tadi, kita labelkan dia sebagai x1. Displacement from the equilibrium position, x2 amplitude, phase ni, angular frequency, time, dan initial phase angle. Ataupun kita panggil phase constant. So itu dia punya situasi dia lah. So SI unit dia adalah meter. Kenapa meter? Sebab kita fokus kepada ni. So itu sebabnya meter. Dan pada untuk situasi phase angle ni, dia adalah unit radian. So untuk situasi ni dia adalah unit radian. Tetapi T ni adalah unit masa lah, time. Iaitu second. So untuk T tu dia adalah second. So apa yang dimaksudkan dengan phase angle atau phase constant ni? Phase constant ni dia sebenarnya adalah masa apabila T sama dengan kosong. Ini penting Kenapa? Sebab yang ni kita akan membentuk equation apa yang berlaku apabila phase angle ni kosong apabila T kosong. So kat sini pentingnya ni apabila dia kosong, equation tadi yang dia akan menjadi x equal to a sin omega t. Maksudnya untuk permulaan dia. So dia akan bermula pada equilibrium position. Okay, kita tengok contoh yang pertama ni. Dia kata at t equal to 0 second, x equal to plus a. Maksudnya sekarang ni x tu berada pada titik amplitude maksimum. Ini dia punya keadaan dia. So equation yang boleh terhasil dia adalah bersamaan dengan pi radian. So ini adalah equation kita. Dan kalau anda perhatikan kat sini, jika T kosong dan X dia pada maximum amplitude, maximum displacement, maka phi dia akan bernilai pi per 2 radian. Macam mana kita dapat? Dia berdasarkan bila kita gantikan situasi-situasi inilah. So maksudnya kita akan dapatlah phi dia ni berapa. So daripada pengiraan tu kita dapati bahawa dia bersama dengan pi per 2 radian. So bila kita masuk dalam equation umum dia, x equal to a sin omega t plus pi per 2, maka dia juga bersamaan dengan x equal to a cos omega t. So yang ni awak boleh tengok nanti dalam matematik lah, pengiraan matematik dia. Macam mana dia boleh jadi macam tu. Cuma yang saya nak tekankan di sini, apa yang berlaku jika semasa T kosong, X dia adalah amplitude positif. Kalau amplitude negatif dia lain sikit. So situasi yang kedua, apabila T kosong tetapi X dia adalah
A negatif. So apa yang berlaku sewaktu dia berada kat situ. So nilai V dia tu adalah 3 pi per 2 radian. 3 pi per 2 radian. So boleh gantilah, nanti awak akan dapatlah V dia macam ni. Ataupun negatif pi per 2. Dan equation yang kita akan dapat, so dia ada dua keadaan lah. Sama ada A sin omega t plus 3 pi over 2 ataupun A sin omega t minus pi over 2. So boleh guna mana-mana saja, tapi dia punya tu akan tetap sama lah, insyaAllah jawapan dia. Ataupun yang ketiga, dia jadi cos. Tetapi apabila cos, dia akan ada negatifnya di depan. Kenapa benda ni penting? Sebab nanti kita akan bincang sketch graph dia. So kena tahu situasi-situasi itu sewaktu sketch graph. Dan dalam soalan pun kita kena tahu positif negatif tu supaya kita boleh menggunakan equation yang betul, yang tepat. So sekarang kita tengok situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ialah apabila T kosong dia tu pada X juga kosong. Tetapi pada X kosong ni normally dia adalah V dia maksimum. Tu dia punya situasi dia. Maksudnya dia berada di equilibrium kat sini. So sewaktu dia berada dekat negatif tadi ni, dan dia sekarang berada di equilibrium position kat sini. Sewaktu dia berada di equilibrium position, normally dia adalah maximum velocity. Kelajuan dia tu adalah maximum. So equation yang kita boleh tulis, tu dia punya situasi dia. So maksud equation dia kat sini, omega t plus minus pi ataupun negatif A sin omega t. Ini jika situasi dia adalah pada X sama dengan kosong. So, secara umum, daripada basic equation tadi, jika y equal to sin x, jika kita bezakan pertama kali kita akan dapat cos, jika kita bezakan dua kali dia akan dapat negative sin. Yang jika asas dia adalah y sama dengan cos x, maka jika kita bezakan sekali dia akan dapat negative sin, dan jika kita bezakan dua kali dia akan dapat negative cos x. So ini penting, awak kena tahu permulaan dia ni, sama ada dia sin ataupun cos. Itu sebabnya dalam situasi ni awak kena tengoklah soalan tu sama ada dia bercerita pasal sin ataupun cos. Ni sin ataupun sin yang ni, sin tak ada masalah lah untuk sin ataupun cos, tetapi dia masih lagi bercerita pasal displacement. Tu dia punya keadaan dia. Sebab nanti apabila kita bezakan basic equation dia, yang sin nanti untuk velocity dia akan bercerita menjadi cos. Sekali lagi kita akan tengok. Sebelum tu, yang ni pembezaan ni saya harap awak masih ingat lagi lah sewaktu kita belajar dalam linear velocity dulu. So ada apa-apa pertanyaan untuk displacement? So dekat situ penekanan dia adalah kepada di mana situasi V itu bermula. Apabila T sama dengan kosong, T kosong tu maksudnya dia bermula di mana? X dia tu adalah sama ada A positif, amplitude positif ataupun amplitude negatif ataupun kosong. Itu dia punya keadaan dia. Harap jelas tiga situasi pergerakan tu supaya kita boleh membentuk ataupun memilih persamaan yang sesuai untuk menjawab soalan nanti. Okey, sekarang kita tengok kepada velocity. So macam mana kita nak mendapatkan velocity ni? Seperti yang awal tadi kita dah tengok bahawa velocity ni boleh dihasilkan menggunakan pembezaan. So pembezaan daripada mana? Daripada equation asal dia ni, iaitu x equal to a sin omega t plus v ataupun phase angle kat situ. So daripada situ kita bezakan, kita pun dapatlah situasi equation ni. V equal to a omega cos omega t plus v. Nilai ni awak perlu tahu ni, atau yang paling utama ni lah, awak tahulah bahawa v sama dengan a
omega cos omega t plus V daripada pembezaan linear displacement equation. Dan jika nilai V ni bersamaan dengan kosong, maka equation tu dia akan menjadi basic dia macam ni, V equal to A omega cos omega T apabila V dia tu bernilai kosong. So bila masa dia bernilai kosong, itu bergantung kepada soalan lah. Baik. Dalam situasi tadi, untuk velocity ni, dia ada velocity maksimum. So bila masa velocity maksimum tu wujud? So velocity maksimum tu wujud apabila nilai cos omega t plus V ni bersamaan dengan 1. So daripada equation yang kita ada tadi, dia bersamaan dengan A omega, di mana cos omega t plus V tadi yang kat belakang tadi tu, dia menjadi nilai 1. Dan daripada situ, kita dapatlah kalau soalan tu minta maksimum, maka V maksimum sama dengan A omega. Dan sekarang kita tengok pula perhubungan antara velocity dengan displacement. Kita tahu asas dia V equal to A omega cos omega t plus V ni tadi, phase angle, dan equation yang kedua A untuk displacement X equal to A sin omega t plus phase angle. Daripada situ, menggunakan trigonometric identity, yang ni dalam matematik lah awak belajar. Untuk yang ni saya tak tekankan sangat lah. So kita lihat saja macam mana perhubungan dia. So kita substitute based on the trigo identity tu. Apa yang kita akan dapat? So ini adalah untuk velocity dan displacement situation. So perlu tahu guna yang ni lah. So macam mana kita nak dapat V bersamaan dengan berkaitan V halaju dengan displacement. So A ni adalah nilai amplitude dan X ni untuk mana-mana posisi di antara equilibrium dengan amplitude ni, nilai X ni. Maka dalam situasi ni, disebabkan kita tahu daripada equilibrium ke amplitude, kita tahu di sini adalah V kosong, V sama dengan kosong, dan sini adalah V max. Maka di antara sini dan di antara sini, dia adalah kita boleh dapat berdasarkan kepada nilai X kat sini. Contoh jika dia berada dekat sini, maka nilai X ni kita ganti dalam ni dan nilai amplitude kita ganti, maka kita boleh tahulah berapa V dia. Itu yang V yang berada dekat antara equilibrium dengan A positif. So itu dia punya situasi dia. Ini kita untuk mendapatkan nilai V pada certain jarak lah. So harap jelas kat situ. So maksudnya sekarang ni kita dah tengok macam mana velocity tu terhasil dan perkaitannya dengan displacement. Sekarang kita pergi pula kepada acceleration. So acceleration kita dapat daripada pembezaan velocity equation. Dan daripada situ kita dapatlah equation dia. A sama dengan negatif amplitude omega square sin omega t plus phase angle. Dan kalau kita tengok dia asalnya cos. So apabila kita bezakan cos, dia akan jadi sin. Cuma dia adalah tanda negatif kat situ. Kalau yang tadi daripada X kita bezakan sin tu dia jadi cos. So sekarang cos kita bezakan dia jadi sin. Dan jika V dia adalah bernilai kosong, maka asas dia dapat equation A sama dengan negatif amplitude omega square sin omega t. Dan bila maksimum,
Apabila sin omega t plus phi ni sama dengan kosong, maka A adalah maksimum. A maksimum sama dengan amplitude omega square. SI unit dia ms negatif 2. So relationship between acceleration A dengan displacement x. Ini secara umum A maksimum maka amplitude omega square. Tetapi apabila kita lihat perhubungan antara pecutan tu dengan x, so kita tahu ini yang pertama tadi, equation yang kita dah dapat. Dan x dia ialah A sin omega t plus phi. Dan daripada dua equation tersebut, apa yang kita boleh dapat, dia bersamaan dengan A sama dengan negatif omega square x. Di mana nilai ni, kalau kita tengok ni, dia adalah bersamaan dengan ini. Maka kita substitute saja x kat situ. Itu sebabnya dia jadi equation ni. Dan di sinilah kita tengok perkaitannya A ni rupanya dia sentiasa berkadar langsung dengan X tetapi sentiasa dalam arah yang berbeza. Apa yang maksud berbeza tu? Kalau X dia menghala ke kanan, A dia akan menghala ke kiri. Itu dia punya keadaan dia. Dan ini adalah seperti yang saya maklumkan tadi, situasi jika dia menggunakan X dia tu adalah cos. Sebab sebelum ni yang saya terangkan tadi tu, X dia tu dia bersamaan dengan A sin omega t plus phi. So sekarang ni yang kita guna bincangkan di atas tadi dia adalah sin. Tetapi jika dia melibatkan cos pada awal ni, maka ini punya keadaan apabila kita bezakan. Kalau kita tengok dia punya ni masih lagi pattern dia sama, cuma beza dia kat sini lah. Sini cos, so beza dia akan jadi sin, terus ada negatif. Lepas tu bezakan V ni pula, kita akan dapat cos balik tetapi negatif tu tetap ada. Itu dia punya keadaan. Harap jelas dan untuk ni. Sebab mungkin kalau awak merujuk kepada buku-buku latihan, dia ada situasi-situasi ni ataupun soalan. Soalan pun mungkin akan ada keluar macam ni. So jangan kata, kenapa X dia sama dengan A cos? Sepatutnya A sin. Tak semestinya. Harap jelas kan kat situ. Sebabnya, untuk X ni, kan kita dah tengok tadi, dia boleh jadi cos ataupun sin. Oh, harap jelas untuk situasi berkenaan dengan apa tu, derivation, macam mana kita boleh mendapatkan velocity dan pecutan, halaju dan pecutan untuk simple harmonic motion. So itu perkaitan dia. Dan kita ingat yang basic tu, insyaAllah dah boleh buatlah latihan-latihan asas dia tu. So sekarang kita tengok pula berkaitan dengan energy in simple harmonic motion. So untuk energy in simple harmonic motion ni, kita sebenarnya ada dua jenis energy, iaitu potential energy dan satu lagi adalah kinetic energy. Sebab apa? Sebab kan kita tengok objek tu dia bergerak dan dia ada pada satu ketinggian. Kalau pendulum lah. Dan kalau untuk spring, dia ada potential energy spring yang kita dah pernah belajar dalam chapter yang lepas. So we consider the oscillation of spring as a simple harmonic motion. Hence the potential energy of the spring is given by U is equal to half kx square. Ini berdasarkan kepada equation spring. Dan K is equal to M omega square. So daripada situ kita ganti dan kita dapat di equation dia bersamaan dengan setengah M omega square X square. Tetapi in term of T, maka kita dapat situasi dia macam ni. Di mana X tu bersamaan dengan A sin omega T campur phase angle dia ni. Maka kita gantikan, kita dapatlah equation ini. U sama dengan setengah M omega square A square sin square omega T plus phi. Ini untuk energy. Kalau untuk kinetic pula, sebab kita tahu dia pun bergerak, kita tahu bahawa
basic equation untuk kinetic half mv square, dan V dia bersamaan dengan omega set A square minus X square. Maka kita dapatilah equation dia yang ni, dan perkaitan dia dengan masa ialah macam ni. So kita ada dua jenis lah, sama ada berkaitan dengan jarak, yang ini berkaitan dengan masa. So sama juga untuk dengan potential energy. So dia ada berkaitan dengan jarak dan berkaitan dengan masa yang kita kena lihat. Dan dalam situasi pergerakan simple harmonic motion ni, kita normally akan tengok berdasarkan kepada total energy. Sebab dia dalam satu sistem, maka total energy dia adalah bersamaan dengan kinetic campur dengan potential. So kat situ dia akan sentiasa bersamalah. So dia akan saling melengkapi untuk total energy dia. Contoh kalau total energy dia 100, maka K dengan U ni mungkin 50 lah. So tengok keadaan dia macam mana. Dan daripada situ, dia akan sentiasa tetap sebab dia dalam satu sistem. Dan kita boleh bentuk equation dia, energy sama dengan setengah M omega square A omega square. Berdasarkan kepada equation yang sebelum ni, yang kita dah tengok. So ini yang berkaitan dengan jarak lah. Dan kalau kita tengok kat sini, dia boleh ringkaskan lagi, dia mana K sama dengan M omega square. Untuk equation ni tak perlu risau, insyaAllah awak akan diberikan dalam exam nanti, equation akan diberikan. Tapi kalau awak ingat, Alhamdulillah lagi bagus lah, lagi cepat. Tak perlu nak refer page tu. So ini adalah contoh, nanti you boleh try.